Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Jadi pada kali ini kita akan pergi kepada unit 7 kelajuan. Jadi apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini ataupun pada video kali ini adalah yang pertama iaitu definisi kelajuan. Yang kedua adalah unit piawai kelajuan dan yang ketiga adalah hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah itu kelajuan. Sebelum kita pergi kepada definisi kelajuan, cikgu hendak menerangkan kepada anda tentang satu situasi untuk menjelaskan tentang kelajuan. Okey. Setiap pagi Cikgu Fasihah bergerak daripada rumah ke sekolah dengan menaiki kereta. Dan jarak perjalanannya adalah sejauh 25 kilometer. Jadi jarak daripada rumah ke sekolah adalah 25 kilometer. Dan masa yang diambil Cikgu Fasihah untuk ke sekolah adalah selama 30 minit. Jadi kelajuan kereta yang dibawa oleh Cikgu Fasihah adalah 50 kilometer per jam. Jadi 50 km per jam ni adalah kelajuan. Okey, jadi apakah itu kelajuan? Okey, kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Jadi ini adalah definisi kelajuan. Okey, sekarang kita berlanjut kepada unit piawai kelajuan. Okey, kelajuan juga mempunyai unit piawai dia untuk kita buat ukuran. Jadi terlebih dahulu kita lihat. Okey, ini adalah siput. Yang kedua, ini adalah tupai. Manakala haiwan yang ketiga adalah kuda. Jadi murid-murid, haiwan manakah yang mempunyai kelajuan yang paling laju dan yang paling lambat? Okey, haiwan yang paling laju adalah kuda dekat sini, manakala yang paling lambat adalah siput. Jadi setiap haiwan ataupun kenderaan yang ada di muka bumi ini mempunyai kelajuan yang berbeza. Jadi daripada kelajuan yang berbeza ini, unit piawai mereka juga berbeza. Jadi kita lihat terlebih dahulu siput. Okey, siput boleh bergerak sejauh 1.3 cm sahaja dalam masa 1 saat. Okey, dalam masa 1 saat dia boleh bergerak 1.3 cm. Jadi unit piawai bagi siput adalah sentimeter per saat. Dari mana datangnya sentimeter per saat ini? Adalah daripada jarak dan masa. Okey, jarak dan masa. Kita gabungkan jarak dan masa. Okey, ini adalah cara menulis unit piawai sentimeter per saat. Okey, kita tulis cm. Lepas tu atau s ataupun kita panggil dia per. Okey, sentimeter per saat. Okey, mesti ada jarak di hadapan kemudian per dengan masa. Okey, jadi seterusnya haiwan yang kedua. Tupai boleh bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Jadi murid-murid, bolehkah murid-murid nyatakan apakah unit piawai yang sesuai bagi tupai dengan menggabungkan jarak dan masa? Ya, betul. Okey, unit piawai bagi tupai adalah meter per saat. Kita gabungkan jarak meter per dengan masa iaitu saat. Meter per saat. Kita gabungkan meter dan saat. Seterusnya adalah kuda. Okey, kuda ini boleh bergerak sejauh 76 km dalam masa 1 jam. Ya, 1 jam dekat sini. Sebelum ni tadi kita guna saat. Okey, kuda dalam masa 1 jam dia boleh bergerak sejauh 76 km. Jadi unit piawai yang sesuai bagi kuda adalah
kilometer per jam. Kilometer per jam iaitu gabungan daripada jarak iaitu kilometer dan jam untuk masa. Okey. Okey, jadi kat sini kita boleh lihat siput cuma bergerak 1.3 cm dalam masa 1 saat. Jadi kelajuan siput adalah 1.3 cm per saat. Manakala tupai 5 meter per saat dan kuda adalah 76 km per jam. Okey, contoh-contoh haiwan-haiwan lain seperti kura-kura, kita guna unit piawai sentimeter per saat. Untuk orang yang berlari, kita guna meter per saat. Dan untuk kereta lumba, kita boleh guna kilometer per jam. Okay. Setiap objek, setiap haiwan yang bergerak mempunyai kelajuan yang berbeza dan unit piawai yang berbeza bergantung kepada situasi dan keadaan. Kita tidak boleh guna kilometer per jam untuk siput sebab siput dia bergerak lambat. Okey. Kemudian kita tidak boleh guna unit piawai yang terlalu rendah seperti sentimeter per saat kepada kereta. Itu tidak sesuai. Jadi kita mesti guna unit piawai yang sesuai berdasarkan situasi ataupun kelajuan objek itu bergerak. Jadi seterusnya adalah hubungan antara kelajuan jarak dengan masa. Yang pertama di antara kelajuan dengan masa. Okey, bila kelajuan dengan masa, kita lihat kat sini. Okey, ada dua orang murid iaitu Zack dan Daniel. Okey, dia perlu berlari pada satu jarak yang dimalarkan ataupun yang sama iaitu 100 meter. Dan masa yang diambil untuk berlari dicatat. Jadi pemboleh ubah dimalarkan di sini adalah jarak larian, manakala yang diambil adalah masa ataupun bergerak balasnya adalah masa. Jadi Zack mengambil masa selama 11 saat, manakala Daniel mengambil masa selama 9 saat. Jadi murid-murid, siapakah individu yang paling laju? Okey, jadi kita boleh lihat di sini paling laju adalah Daniel sebab dia mengambil masa yang singkat. Okey, mengambil masa yang singkat pada satu jarak yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kita lihat situasi kedua iaitu kelajuan dengan jarak. Okey, dekat sini ada dua kenderaan iaitu kereta bin. Kereta yang kedua, kereta Batman. Okey, jadi kereta bin dan kereta Batman ni dikendaki untuk bergerak selama 30 minit. Okey, jadi jarak pergerakan ataupun perjalanan akan dicatat dalam masa 30 minit. Berapa jauh kedua-dua kereta ini boleh bergerak? Okey, untuk kereta bin, dia boleh bergerak sejauh 50 km. Manakala kereta Batman, dia boleh bergerak sejauh 100 km. Jadi, kereta siapa yang paling laju di sini? Okey, jadi kereta yang paling laju adalah kereta Batman sebab dalam masa yang ditetapkan dia boleh bergerak paling jauh iaitu 100 km. Jadi di sini kesimpulan kepada situasi pertama tadi adalah semakin bertambah kelajuan, semakin berkurang masa yang diambil. Manakala kesimpulan bagi situasi nombor 2 adalah semakin bertambah kelajuan, semakin bertambah jarak perjalanan. Jadi dekat sini kita mesti lihat kelajuan jarak dengan masa ni dia mempunyai perkaitan antara satu sama lain, mempunyai hubungan antara satu sama lain. Jadi pada tajuk
Yang seterusnya kita akan belajar bagaimana hendak mengira kelajuan, jarak dan masa. Okey, sekian sampai di sini saja tajuk kelajuan. Sekian, terima kasih.